Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Jumaat 6 Disember 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Sarawak melangkah ke hadapan dalam sektor pertanian dengan pelancaran projek Kluster Makanan Metropolitan MFC OPAR menggabungkan teknologi terkini dan makanan berkualiti. Primis Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaitun Openg memberitahu projek rintis ini merupakan kerjasama antara kerajaan negeri dan Belanda. Jelasnya projek ini akan dibangunkan di kawasan OPAR seluas 80 hektar dengan fokus kepada pengeluaran hasil makanan seperti sayur-sayuran bernilai tinggi, ternakan dan hasil pertanian lain menggunakan teknologi moden seperti kecerdasan buatan AI. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas Majlis Pecah Tanah Pembangunan MFC OPAR di Setungkur Baru, Lundu. Dan ini adalah kerjasama di antara pihak swasta dengan kerajaan. Kita akan menabur lebih kurang 60 juta daripada kerajaan Sarawak untuk membinakan infrastruktur termasuk bekalan air dan elektrik yang harus kita tingkatkan kerana tidak cukup yang ada. Dan pihak swasta akan menabur kira-kira 20 juta dari sudut bahan-bahan dan juga teknologi yang diguna membolehkan sistem pemantauan pintar terhadap rumah hijau secara langsung melalui aplikasi mudah alih dan dipantau melalui kerjasama pintar antara kedua-dua pihak. Fasa pertama projek melibatkan pembangunan 10 hektar rumah hijau yang dijangka siap dalam tempoh 18 bulan. Dan kita akan mengenal pasti satu lagi kawasan iaitu kawasan Datuk Amar Negara Sungai di Bubuling. Dan kalau ini berjaya, kita akan bangun juga di kawasan Bubuling. Dan di sana kita ada bangunkan airport, semua airport. Jadi ia dapat memasarkan barang juga ke luar negara. Projek MFC OPAR ini merupakan langkah signifikan Sarawak menuju pertanian moden memanfaatkan teknologi bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing di pasaran global. Sementara itu, berucap pada majlis yang sama, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, umum mengetahui golongan latar belakang komuniti petani sering dianggap tidak berada pada tahap tinggi. Namun kerajaan Sarawak akan terus mempertingkatkan martabat golongan petani di negeri ini setaraf dengan petani di Eropah yang dipandang tinggi. Menurut beliau, seperti di negara-negara lain, komuniti petani diiktiraf dan dihormati, terutamanya di negara-negara maju seperti Belanda, Australia dan New Zealand. Justru satu-satunya cara untuk meningkatkan dan memperbaiki perniagaan pertanian atau agro adalah dengan menganggapnya sebagai sebuah perniagaan yang sebenar. Ujarnya, selain itu, petani juga perlu menerima serta menyesuaikan diri dengan teknologi baharu, mekanisasi dan sebagainya tanpa bergantung kepada tenaga kerja sendiri maupun upah. Usaha akan dipergiatkan tahun depan untuk menjadikan kawasan Dun Bukit Saban sebagai kawasan pengeluaran makanan. Menurut Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, usaha ini akan dipermudahkan menerusi peruntukan RM60 juta daripada Agensi Pembangunan Bahagian Betong PDDA. Bagi tujuan pemasaran, pembinaan pusat pengumpulan pemprosesan dan pembungkusan bernilai RM17 juta terletak di Bubuling kini hampir siap. Katanya pertubuhan peladang dan beberapa agensi lain akan membantu mencari pasaran. Selain itu, pembinaan lapangan terbang landasan pendek atau Stallport Bubuling dijangka siap pada Ogos tahun depan, bakal menyediakan pengangkutan pantas keluar untuk pemasaran produk siap. Beliau berkata demikian pada program Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Mendit Unsu di Phnom Spau, bahagian Betong. Adun Bukit Saban itu turut melawat tapak projek Jambatan Sungai Paku bagi melihat sendiri kemajuan pembinaannya. Jambatan sepanjang 107 meter menelan belanja RM36 juta itu kini 41% siap dan sedikit lebih awal daripada jadual. Ia dijangka siap Oktober tahun depan, namun Dato' Amar Douglas berharap pihak kontraktor dapat melakukannya menjelang Ogos. Beliau juga melawat Sekolah Kebangsaan Paku Sentral bagi meninjau proses naik taraf jalan akses sekolah itu. Kerajaan telah memperuntukkan RM500,000 bagi projek berkenaan.
Jawatan Kuasa Pemandu Agensi Pembangunan Sri Aman SADA meluluskan 9 projek baharu dengan kos berjumlah RM48,052,000 pada mesyuarat yang diadakan di Kuching Selasa lepas. Pengerusi SADA, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata ia merupakan antara 15 cadangan projek merangkumi sektor pembangunan infrastruktur, pertanian, ekonomi dan sosial dibentangkan oleh agensi pelaksana masing-masing. Antara projek yang diluluskan ialah Pusat Sokongan Sosial Komuniti Sri Aman, projek Rumah Burung Walid, 3 projek infrastruktur jalan ladang masing-masing di Rumah Temiliang Anak Ibai, Bintong, Lubuk Antu, Kampung Abok, Pantuk dan Rumah Jelema Gimang, Limau, Pantuk selain Pusat Khidmat Batu Lintang yang baru. Setakat bulan ini, sebanyak 7 buah projek di bawah SADA telah siap dilaksanakan. Ini termasuk kampus sementara Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak atau Sarawak Skills, Cawangan Sri Aman, terbatan banjir di kawasan Kejamut Pakej A, B, C dan D, pemasangan lampu isyarat di beberapa persimpangan utama sepanjang jalan akses Sri Aman, serta Orangutan Observatory Hut di Komplek Eko Pelancongan Batang Air. Beliau turut berterima kasih kepada wakil rakyat di bahagian Sri Aman kerana telah berusaha bersama-sama pejabat residen dan daerah dan semua agensi pelaksana dalam menyelesaikan isu-isu berkaitan pelaksanaan projek. Datuk Seri Rohani berkata demikian menerusi satu kenyataan media. Pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Manis dijangka meningkatkan sehingga 3,000 tan metrik selepas kilang air batu beroperasi semula tahun depan. Menurut Pengurusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil, sasaran ini berdasarkan dari 41 buah vesel yang berdaftar dengan pelabuhan tersebut yang turut akan menjual minyak diesel sambil memunggah ikan. Kita tengok pada permohonan daripada syarikat. Kita tengah memproses permohonan tersebut. Once kita luluskan permohonan tersebut, mereka akan masuk untuk operasi dan bergantung juga pada peralatan yang tersedia. Jika semuanya in order, insyaAllah dalam bulan 3 atau bulan 4 boleh beroperasi semula kilang yang batu di sini. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas sesi libat urus bersama pemain industri perikanan di Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Manis. Semalam merupakan hari terakhir lawatan kerja 3 hari beliau ke Sarawak, termasuk menziarahi penduduk Rumah Panjang Semalau bagi menyampaikan bantuan bakul makanan kepada 4 keluarga. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.